Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 63 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge dari ward adalah sebanyak 5,859 kes, iaitu bersamaan dengan 82.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 22 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 78 kes baru yang telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,137 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,163 kes. Ingin dimaklumkan, daripada 78 kes baru yang dilaporkan, 25 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 53 kes penularan tempatan, 40 kes adalah bukan warga negara Malaysia, di mana 25 kes telah dikesan di depo tahanan imigresen di Bukit Jalil. Sehingga kini terdapat 9 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 5 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-115 iaitu kes 3,616 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 65 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 3 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 21 Mei 2020 jam 2.58 petang. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini pastinya berbeza daripada tahun-tahun sebelum ini. Namun, ini tidak bermakna sambutan Hari Raya Aidilfitri tidak dapat diraikan dengan semangat yang sama. Malahan, sambutan di rumah sendiri bersama ahli keluarga yang terdekat mungkin dapat memberikan makna yang baru yang lebih mendalam kepada kita semua. Sebulan berpuasa di bulan Ramadan ketika berlakunya penularan wabak COVID-19 telah mengajar kita semua erti sebenarnya kesabaran dan pengorbanan. Ramadan telah dilalui dengan norma dan kebiasaan baru bagi memastikan jangkitan COVID-19 dapat dibendung. Kini Kementerian Kesihatan Malaysia menyuruh masyarakat untuk menjalani Hari Raya Aidilfitri dan bulan Syawal dengan norma dan kelaziman baru dengan mematuhi prosedur standard operasi iaitu SOP yang telah disarankan. Sambutan Hari Raya Aidilfitri sememangnya tidak lengkap tanpa menjamah juadah istimewa Hari Raya. Ini sememangnya menjadi amalan masyarakat Malaysia di Hari Raya. Bagi memastikan juadah ini dapat dinikmati dengan selamat, proses penyediaan makanan perlulah diberi perhatian, terutamanya dari segi cara pemasakan yang betul dan selamat. Penyediaan makanan yang selamat turut mencegah keracunan makanan. Sepanjang bulan Syawal tahun 2019, Kementerian Kesihatan telah menerima laporan 53 episod keracunan makanan melibatkan 1,995 kes. Susulan itu, Kementerian Kesihatan menyarankan orang ramai supaya mengamalkan 5 kunci keselamatan makanan bagi memastikan makanan yang disediakan untuk ahli keluarga dan yang tersayang adalah bersih dan selamat. Iaitu yang pertama, amalkan kebersihan diri dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum mengendalikan makanan. Yang kedua, gunakan bahan mentah yang segar dan air yang bersih.
Yang ketiga, gunakan peralatan yang berasingan seperti papan pemotong untuk makanan mentah dan yang telah dimasak. Yang keempat, masakkan makanan dengan sempurna dan pastikan ianya dimakan dalam tempoh tidak melebihi 4 jam. Dan yang kelima, simpan makanan yang pada suhu yang bersesuaian dan tidak melebihi 3 hari di dalam peti sejuk. Amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang haruslah diamalkan pada setiap masa. Sehubung dengan itu, amalan 3M iaitu masak di rumah jika boleh, ini dapat membantu mengawal penggunaan minyak, gula dan garam dalam makanan. Yang kedua, makan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari untuk meningkatkan kesihatan tubuh badan. Yang ketiga, minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Elakkan minuman yang mempunyai kandungan gula yang tinggi seperti kordial dan minuman berkarbonat. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasa mempunyai sikap rasa bertanggungjawab semasa menjalankan sebarang aktiviti di luar maupun di dalam rumah, termasuk dalam persiapan sambutan Hari Raya. Amalan-amalan seperti berikut perlu terus dijadikan sebagai satu kelaziman kehidupan seharian, iaitu elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, iaitu wash. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala, iaitu wear. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep kepada peringatan seperti yang pertama, elak bersalaman dan bersentuhan. Yang kedua, amalan etika batuk dan bersin. Yang ketiga, dapatkan rawatan segera jika bergejala. Dan keempat, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Yang kelima, jadikan perayaan yang bakal tiba sebagai perayaan tertutup antara ahli keluarga di rumah sahaja. Dan yang keenam ialah sentiasa lakukan aktiviti disinfeksi. Patuhilah kepada SOP dan nasihat-nasihat yang disarankan oleh kementerian, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang berupaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Amalkan penjarakan sosial pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Bilangan sampel diambil dan diuji setakat ini ialah 41,031 sampel dan bilangan kes yang positif adalah 3,359, iaitu bersamaan dengan 8.19%, dan ada pertambahan 12 kes pada hari ini, iaitu melibatkan 5 generasi dan juga ada 33 kematian dalam kluster perhimpunan di Sri Petaling. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 372 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 21 Mei 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 20,555. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 14,711, iaitu bersamaan dengan 71.6%. Jumlah kes positif ialah 672 kes, iaitu bersamaan dengan 4.6%. Dan mereka yang bergejala ialah 96 kes bersamaan dengan 14.3%, dan mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 576 kes, iaitu bersamaan dengan 85.7%.
Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 390 pasar sehingga 22 Mei 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang dikenal pasti ialah 41,405 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 31,932 iaitu bersamaan dengan 77.1%. Jumlah kes positif adalah 268 individu iaitu bersamaan dengan 0.8%. Dan mereka bergejala adalah 37 kes iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 231 kes iaitu bersamaan dengan 86.2%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID di 267 pusat jagaan warga MAS sehingga 22 Mei 2020. Jumlah penghuni penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 10,890. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 9,122 iaitu bersamaan dengan 83.8%. Jumlah kes positif adalah 21 kes iaitu bersamaan dengan 0.2%. Mereka yang bergejala adalah 3 kes iaitu 14.3% dan mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 18 kes iaitu bersamaan dengan 85.7%. Seterusnya laporan kluster COVID-19 yang tamat pemantauan dan pengawasan sehingga 22 Mei 2020 iaitu kluster PUI Bali iaitu di daerah Tumpat dan Kuantan. Jumlah kes yang terlibat ialah 43 dan jumlah kes kematian adalah 4. Dimaklumkan laporan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 22 Mei 2020, jumlah yang dikuarantinkan ialah 39,481 individu dan 30,976 individu telah tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Jumlah kes yang positif adalah 430 iaitu ada pertambahan 25 kes hari ini. 11 kes pulang daripada Arab Saudi, 7 kes dari Indonesia, 2 kes masing-masing dari Singapura dan Pakistan dan 1 kes masing-masing daripada United Kingdom, Ireland dan Maldives. Seterusnya laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 22 Mei 2020. Kluster yang pertama ialah Depo Tahanan Imigresen Bukit Jalil ada pertambahan 25 kes menjadikan jumlah keseluruhan hari ini ialah 60 kes. Kluster Kampung Sungai Lui, Selangor, Langat ada pertambahan 11 kes menjadikan jumlah kes keseluruhan 198 kes. Kluster pesantren ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah 238 kes. Kluster Pasar Borong Kuala Lumpur ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 204 kes. Kluster Pudu ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 66 kes. Dan 27 kluster yang lain tiada pertambahan kes hari ini. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 45 makmal awam dan swasta untuk ujian COVID-19 sehingga 21 Mei 2020 dan kapasiti maksima ialah 27,667 dan kita berjaya melaksanakan ujian sehari semalam ialah 30,020 kes iaitu bersama dengan 109%. Seterusnya dimaklumkan ujian yang dijalankan untuk pesakit sebelum pembedahan adalah 13,129 individu. Jumlah kes yang positif adalah 12 kes iaitu bersamaan dengan 0.1%. Dan juga dimaklumkan penggunaan RTK antigen. Setakat ini kita telah menggunakan untuk saringan dan ujian untuk 1,817 kes dan jumlah kes yang positif dikesan melalui RTK antigen ialah 40 kes. Dan juga dimaklumkan saringan dan ujian yang dijalankan untuk bukan warga negara setakat ini ialah 27,230 dan kes yang positif adalah 1,409 bersamaan dengan 5.2%. Dan mereka yang dirawat di hospital ialah 427 iaitu bersamaan dengan 30.3%.
dan 3 pesakit dirawat di ICU iaitu 0.7% dan melibatkan 4 kematian iaitu 0.3%. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan dan soalan, silakan. Hi, Datuk. Yes. I have a few questions today. The first one is on Semenyih. Earlier today, the senior minister announced 2 cases in the Semenyih immigration depot. Was wondering what happened there, who are the cases, and is this connected to the Bukit Jalil depot? That's the first question. The second question is about India. Today, Indian media reported 1 imported case from Malaysia. I think the patient traveled from Kuala Lumpur recently. Is the ministry looking into this, doing contact tracing and all that? And the third question is on red zones. You have mentioned or you have advised the public not to travel from red zones to green zones to prevent infection. But where can the public get information about red zones, as the ministry is now not releasing this data on a daily basis? So how can they find out? Thank you. Okay, I start with the third question. With regards to the red zone, at the moment, there's only 2 red zones. That's one in Mukim Pedas, Rembau, daerah Rembau, and the other one is in Pudu, in KL. So these are the 2 red zones. But we do have a yellow zone as well as a identification of the yellow zone. But what is more important is we already stop interstate travel. That means if you are not allowed to go out from your respective state. So I think that is been implemented to reduce the exodus of Malaysian going back to the kampung. I think that's important because the fear in Ministry of Health is that when actually there's the virus can be actually brought back to the kampung. And that's one example from Ampang to Kuala Kerai, for example. So with that incidents, we have been very monitoring the situation and make sure that we can reduce the impact of the virus outbreak after Hari Raya. So that's our intention. Second, with regards to the case in India, is we have a few Malaysians still in India, but what is more important, if there's a case positive, they will inform us under the IHR, International Health Regulation Committee, and once the patient been brought back, we will mandatory quarantine all the cases or the passengers from any countries as long as Malaysian citizens. So we will do our monitoring process and we will do our testing. If it's positive, we will admit to our hospital and for further isolation and management. And then the first question is regards to Depo Tahanan Immigration in Bukit Jalil as well as in Semenyih. Semenyih we have 2 cases, but now we will screen and test all the cases in Semenyih and also in Bukit Jalil. And the policy is before we send them back to their respective country, we will screen them and we'll test them first. Only negative individual that we will send them back. The positive, we have to admit them and we have to isolate them and treat them. So far in Bukit Jalil, there are 496 detainees and 114 staff, and we have screened 114 staff, none of them positive. And we have 60 cases positive, of which 35 comes from Block A. So Block A is the one that been detained before the MCO on 18th of March. And Block B, we have 24 from Block B out of 368, and then we have 1 from Block C out of 229. So the total detainees in Bukit Jalil is 1,400 and plus 114 staff. So we have 1,514. So far, only 60 cases are positive. So we hope that we will continue to screen them, and before we deport the detainees, basically we will do the test, make sure that they are negative before we deport them. Datuk, selamat petang, Assalamualaikum. Datuk, ramai yang bertanya, adakah sambutan Hari Raya Datuk pada tahun ini hari pertama akan bersama dengan front line yang lain? Itu saja. Terima kasih. Setiap tahun saya menyambut Hari Raya di hospital hari pertama. Jadi selepas solat Aidilfitri, saya akan
pergi ke hospital dan untuk bersama dengan frontliners kita lah yang bekerja pada hari raya, iaitu hari raya pertama ataupun kedua. Jadi tahun ni pun tak ada bezanya. Jadi kita sama-sama mungkin kita akan solat hari raya di rumah dan lepas tu saya akan juga ke hospital dan untuk bersama dengan frontliners. Hi, Datuk. Just a follow-up. On the India case, it's not a Malaysian, as far as we understand. It's an Indian national imported from, the patient travelled from Malaysia to India. So I was wondering if the ministry is looking into the Malaysians who had contact with her or something like that. So when the patient, if they are travelling from Malaysia to India, so we are not sure where did they get infection. Even if you were to test them, for example, they may be negative, but they may be in the incubation period. And when they arrive in the respective country, then probably they can, the virus may be detected. Likewise, when you see our patient, our Malaysian returnees from overseas, first swab, 75% of them positive first swab, and 25% of them positive the second swab on the 13th day. So which means on the first swab, still negative. So it is possible for them, for example, those returnees to India may be negative, but then when they arrive, so the incubation period probably is positive. So that's another. So the Indian authority need to investigate further. Likewise, when we do it for our Malaysian returnees from Indonesia, so when we brought them back, they already been tested negative, and when they arrive and then we do the testing, 77 of them positive on the first day. And then subsequently on the 13th day, and more positive had been detected. And Datuk, just on Semenyih as well, not Semenyih, sorry, Bukit Jalil, you mentioned they are now from three blocks. The Block B and Block C, were they also arrested before MCO Block or during A MCO? is basically before the MCO. Block B and Block C is during the MCO, EMCO. So during the EMCO, they placed them in Block B and Block C. And Block D is for women and children. So we will screen Block A, B, C, and D. Because as I said, once there's an outbreak, it's just like we doing the EMCO in a contained area now. There is a detention center. So we will screen everyone there, and hopefully we will identify the positive cases, and we will isolate them in a hospital, and then the close contact, probably we will quarantine them as well. So they are already in a quarantine, just like a detention center is a quarantine center. So, but we hope that we can identify the positive cases. Assalamualaikum, Datuk. Kita lebih kurang 86 hari dalam tempoh PKP dan seterusnya PKPB. Tempoh tersebut adalah sangat lama bagi kanak-kanak dan anak-anak kecil mula merungut, terutamanya bagi mereka yang tinggal di pansapuri yang kecil. Tak banyak aktiviti boleh dilakukan dan dengan ruang yang terhad. Jadi adakah KKM mempunyai pelan untuk kanak-kanak bagi membolehkan mereka sekurang-kurangnya keluar daripada rumah untuk seketika tanpa melanggar SOP yang ditetapkan? Terima kasih dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih. Jadi sejak 4 Mei kita dah laksanakan kelonggaran dalam segi perintah kawalan pergerakan. Jadi kelonggaran yang kita beri termasuk untuk kanak-kanak tersebut yang duduk di apartmen ataupun rumah pangsa untuk turun di kawasan tersebut. Jadi perkara ini ialah telah kita lihat, dan juga kita sekarang ni kalau kita lihat daripada 4 Mei sampai hari ini kita telah berjaya menggunakan kaedah yang baru iaitu PKPB, dan juga kaedah yang baru kita tak nampak peningkatan mendadak kes selepas pelaksanaan PKPB. Jadi kalau kita bandingkan, kita kaji dua kaedah tersebut iaitu PKP dengan PKPB. Kalau kita lihat modeling kita, PKP lagi tepat dari segi menurunkan kes, lagi efektif dari segi kita mengurangkan kes. Tetapi PKPB walaupun dia kurang efektif dibandingkan dengan PKP, tetapi sekurang-kurangnya dia tak meningkatkan jumlah kes yang tinggi ataupun mendadak. Jadi kita boleh menggunakan kaedah
PKPB yang mana kos dia lebih murah daripada PKP. Jadi kalau begitu, kita sekarang ni lihat kebimbangan Kementerian Kesihatan ialah musim perayaan. Sebab daripada pengalaman ataupun data-data di luar negara, apabila ada musim perayaan dan mereka balik ke kampung, selepas tu 2 minggu kita akan lihat kes yang mendadak, meningkat secara mendadak. Jadi kita kena sekarang ni kalau boleh kita kurangkan kalau untuk mencegah ataupun mengurangkan peningkatan kes yang mendadak ni lah. Jadi kita harapkan sekarang ni bukan hanya tanggungjawab Kementerian Kesihatan dan kerajaan, tapi sekarang ni adalah tanggungjawab bersama, iaitu setiap rakyat Malaysia kena patuh kepada SOP, pastikan mereka kurangkan kunjung-mengunjung ataupun elakkan sama sekali kunjung-mengunjung dan patuh kepada SOP, iaitu penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter, kerap mencuci tangan dan elakkan daripada perhimpunan. Dan kita walaupun bersama dengan ahli keluarga, kita tetap patuh pada SOP dan jalankan penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter. Inilah nasihat kita kepada setiap individu dan rakyat Malaysia. Semoga mereka dapat patuh, dan kalau mereka boleh patuh, kita boleh kekalkan angka 2 digit, iaitu 2 angka, dan mungkin kita boleh kurangkan lagi kes. Kalau tidak, kes akan meningkat secara mendadak. Hi, Dato'. I'm reporter from China Press, Wang Ping. I would like to ask the question about new cases in Depot, Tahanan, Bukit Jalil dan Semenyih. Can we get the breakdown of the nationality of both Depot? Thank you. Yeah. So today there's 25 cases. Basically, they are from Pakistan. So. And today the 25 cases are from Pakistan. Previously, they are from Block A, they are from Myanmar. So the details of breakdown we'll give you later on, because I don't have the total breakdown of the 1,400 of detainees at the moment. Semuanya 2 cases, they are from Myanmar, is it not mistaken? Yes, from Myanmar. Assalamualaikum Dato'. Kalau kita boleh katakan KKM ada ramalan kes COVID pada 2 minggu atau sebulan akan datang. Jadi sempena perayaan ini, berapa anggaran dan unjuran KKM berlakunya kes COVID di Malaysia jika rakyat Malaysia patuh atau tidak patuh kepada SOP yang ditetapkan? Kalau daripada modeling yang kita telah lihat dan juga kita telah maklum kepada umum, iaitu kalau kita lihat, kalau modeling kita patuh kepada SOP, kita mungkin boleh kurangkan kes, iaitu dalam tempoh seminggu, dalam tempoh 2 minggu lagi kita boleh kurangkan kes mungkin mencapai angka 1 digit. Tetapi kalau kita tak patuh kepada SOP, dan kes akan meningkat secara mendadak. Jadi bergantung kepada kepatuhan kita. Setakat ini kalau kita lihat, sebelum kita melaksanakan PKP, R0 kita ialah 3.55. Dan sekarang R0 kita dalam 0.3. Dan apabila kita pulang ke kampung dan kita tak patuh pada SOP, kita juga membawa virus tersebut. Hari ini kita lihat daripada kes contohnya di pasar, dan contohnya kes-kes kluster di pasar, kluster di Warga Emas, iaitu kluster Warga Emas, 85% dari mereka tak ada gejala. Jadi maksud dia, kita ada virus tapi kita tak ada gejala. Dan apabila kita pulang ke kampung, kita mungkin akan menjangkiti terutamanya mereka yang warga emas ataupun yang bayi dan kanak-kanak. Jadi kemungkinan besar kita akan membawa virus tersebut ke kampung. Melainkan kalau kita uji, baru kita tahu kita ada positif ke tidak. Jadi kita harap apa yang penting ialah kita patuh kepada SOP, iaitu yang paling penting ialah penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter. Yang kedua, sebelum kita melaksanakan sebarang aktiviti, pastikan kita guna hand sanitizer ataupun cuci tangan dengan air dan sabun. So yang itu yang penting. Yang ketiga, kalau boleh kita cuba elakkan kunjung-mengunjung ataupun pergi menziarah kubur contohnya. Jadi sebab tempat kubur mungkin ada ramai orang kat situ, ada perhimpunan dan kita bimbang kalau ada kejangkitan COVID-19. Jadi inilah langkah-langkah yang boleh kita ambil
dan kalau kita boleh patuh kepada SOP, insya-Allah kita boleh kurangkan kes jangkitan selepas Hari Raya. Ini yang penting lah. Jadi sekarang ni kerajaan telah laksanakan, iaitu kita menghalang mereka balik ke kampung, tak ada interstate travel. Jadi tak ada keluar luas sepadan. Yang ini yang penting. Tapi di Sabah Sarawak, contohnya dia tak boleh keluar di sepadan daerah. Jadi yang tu kita hanya sepadan negeri. Jadi kita kawal sepadan negeri, pastikan kita tak keluar daripada sepadan negeri. Okey, terima kasih. Saya juga nak ambil kesempatan ni ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Terima kasih.